Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tugasan 3 bagi subjek Bahasa Melayu kontekstual. Dalam tugasan ini terdapat data berkenaan dengan keberkesanan pelaksanaan kerja kursus dalam kalangan pelajar PPSMP di Institut Pendidikan Guru bagi subjek generik. Seperti mana yang kita ketahui, kerja kursus sudah tidak asing lagi bagi pelajar, terutamanya untuk meneruskan pengajian. Kerja kursus boleh didefinisikan sebagai suatu kerja yang diperuntukkan kepada seseorang sebagai sebahagian daripada pekerjaan atau kursus pengajian. Salah satu tujuan membuat kerja kursus adalah untuk mengajar cara sebetulnya untuk belajar. Pernyataan masalah yang ingin dikemukakan dalam tugasan ini ialah didapati bahawa setiap pelajar PPSMP di Institut Pendidikan Guru mempunyai kaedah membuat kerja kursus yang tersendiri mengikut pilihan masing-masing dari aspek tempoh masa, subjek yang digemari serta minat membuat kerja kursus. Kajian ini dilakukan bagi mengetahui bagaimanakah pelajar menyiapkan kerja kursus dan tahap keberkesanannya dalam kalangan pelajar sendiri. Antara objektif bagi kajian ini adalah untuk menentukan tahap keberkesanan pelaksanaan kerja kursus bagi subjek generik dalam kalangan pelajar PPSMP di Institut Pendidikan Guru. Selain itu, ia juga dijalankan bagi mengkaji tempoh pelaksanaan kerja kursus subjek generik bagi pelajar PPSMP. Objektif seterusnya adalah untuk mengemukakan kaedah pelaksanaan kerja kursus dalam kalangan pelajar PPSMP di Institut Pendidikan Guru. Akhir sekali, menerapkan nilai murni ke dalam diri pelajar berdasarkan kaedah pelaksanaan kerja kursus dalam kalangan pelajar PPSMP. Hipotesis bagi kajian ini ialah yang pertama, kebanyakan pelajar lebih gemar untuk menyiapkan kerja kursus pada tempoh-tempoh akhir sebelum tarikh pengantaran. Yang kedua, kebanyakan pelajar mempunyai subjek generik tertentu yang diminati oleh mereka. Yang ketiga, kebanyakan pelajar lebih suka untuk mendapatkan sumber daripada internet berbanding medium-medium lain seperti pensyarah, jurnal dan sebagainya. Yang terakhir, majoriti pelajar gemar membuat kerja kursus. Kita beralih pula kepada kajian literatur. Berdasarkan kajian kami, kajian literatur ini dilakukan sebagai panduan dan rujukan kepada kami untuk menjalankan kajian ini. Berhubungan di antara keberkesanan pelaksanaan kerja kursus dan pendidikan pelajar adalah konsisten dengan saranan yang dikemukakan oleh teori yang berkaitan dengan keberkesanan pelaksanaan kerja kursus. Sebagai contoh, teori tempoh masa pelaksanaan kerja khusus yang telah diketengahkan oleh A. Meng pada tahun 1989 menyatakan bahawa pelajar haruslah mengagikan masa mengikut setiap langkah pembelajaran untuk menjamin proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang telah ditetapkan. Manakala, teori mengenai cara untuk mengembalikan minat melaksanakan kerja khusus daripada Siti Hawa Munji pada tahun 1990 ialah apabila pelajar mendapat dorongan daripada perkara yang mereka minat, mereka akan mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan tugasan tersebut. Seterusnya, kita beralih pula kepada teori struktur pelaksanaan kerja khusus Dun dan Dun pada tahun 1978 yang mendefinisikan struktur sebagai suatu peraturan spesifik yang digunakan untuk melaksanakan tugasan dengan cara yang tersendiri. Hal ini demikian, setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri seperti melakukan kerja khusus di tempat kegemaran supaya fokus pelaksanaan itu akan meningkat. Terdapat beberapa kesan positif yang telah kami dapati melalui kajian-kajian ini. Antaranya adalah terdapat perkataan yang positif terhadap tempoh masa pelaksanaan kerja khusus. Yang kedua ialah dalam mengembalikan perasaan minat untuk melaksanakan kerja khusus. Dan yang ketiga, perkaitan yang positif terhadap struktur pelaksanaan kerja khusus. Seterusnya kita pergi kepada dapatan dan perbincangan kajian. Dapatan satu iaitu demografi kajian. Para pengkaji telah membuat suatu kajian umum tentang keberkesanan kerja khusus yang digunakan oleh IPG dalam sistem pelajar mereka sendiri. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan seramai 67 orang pelajar IPG Kampus Gaya daripada pelbagai option telah memberi kerjasama untuk menjawab borang soal selidik yang diedarkan secara rawak melalui media sosial.
Dalam jadual 1 menunjukkan bilangan lelaki seramai 21 orang manakala 46 orang perempuan telah menjadi responden soal selidik kami. Berikut juga menunjukkan peratusan jantina yang menunjukkan responden iaitu 31 lelaki manakala 69% perempuan daripada 67 orang responden. Melalui dapatan 2, kerja khusus yang digemari oleh pelajar. Data yang diperolehi daripada responden merupakan bilangan kerja khusus yang diminati oleh pelajar. Nama subjek merupakan pemboleh ubah kualitatif yang digunakan untuk mengumpul data daripada setiap 67 orang responden. Dalam grafik 2 menunjukkan subjek GPI atau GPM 1083 telah menjadi kegemaran pelajar yang paling tinggi. Kekerapan pada subjek ini menunjukkan bilangan pelajar yang meminati seramai 27 orang daripada 67 orang responden. Seterusnya diikuti dengan GPP 1093 seramai 18 orang, GSA 1072 seramai 12 orang, GBM seramai 6 orang dan akhir sekali GWP 1022 yang paling rendah iaitu seramai 4 orang. Okey, yang ketiga pelik ialah skala minat pelajar membuat kerja khusus. Minat seorang pelajar itu terletak pada subjek kegemaran mereka sendiri. Maka tidak hairanlah jika seorang pelajar itu begitu mahir dalam membuat setengah kerja khusus mereka. Hasil daripada dapatan ini, daripada responden, bilangan responden yang gemar membuat kerja khusus merupakan bilangan yang tertinggi iaitu seramai 31 orang, manakala responden yang tidak gemar membuat kerja khusus mempunyai bilangan yang paling rendah iaitu seorang. Mod bagi set data ini ialah gemar membuat kerja khusus dengan nilai kekerapannya iaitu 31 orang. Okey, seterusnya kita pergi yang keempat iaitu faktor pelajar membuat kerja kursus. Kerja kursus, subjek general ini lebih bertumpukan kepada kemahiran pelajar untuk berfikir secara kreatif. Pelbagai faktor yang mempengaruhi pelajar membuat kerja kursus antaranya ialah satu, kewajipan bagi setiap pelajar, minat terhadap subjek, mengisi masa lapang dan yang terakhir ialah sekadar untuk lulus. Dengan itu, berdasarkan carta palang di sebelah, menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang didorong oleh sebab-sebab di atas. Kekerapan yang paling tinggi dalam jadual tersebut ialah 42 orang dengan nilai peratusannya ialah 62.67%, iaitu faktor satu kewajipan bagi setiap pelajar. Hal ini kerana kerja khusus yang dikenakan kepada pelajar mempengaruhi grade pelajar. Seterusnya, kekerapan yang paling rendah ialah 4 orang, iaitu 5.97%, iaitu faktor mengisi masa lapang dan sekadar untuk lulus. Hal ini kerana kebanyakan pelajar di IPG Kampus Gaya mempunyai masalah kekangan masa untuk menyiapkan kerja kursus dalam masa yang singkat. Yang kelima iaitu cara mengembalikan minat pelajar dalam membuat kerja kursus. Berdasarkan carta palang di Raja 5 menunjukkan hasil seorang pelajar itu mengembalikan minat atau mood mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Cara untuk mengembalikan minat pelajar yang paling tinggi merupakan bermain game dengan nilai kekerapannya seramai 22 orang responden. Seterusnya diikuti dengan aktiviti kerohanian seramai 16 orang serta makan angin seramai 15 orang dan akhir sekali menjalani aktiviti riadah seramai 14 orang. Dapatan ini menunjukkan setiap pelajar mempunyai minat yang tersendiri dan cara yang tersendiri dalam menangani stres mereka serta dapat mengembalikan minat mereka dalam membuat kerja kursus. Dan yang terakhir merupakan sumber rujukan yang mudah digunakan untuk membuat kerja kursus. Bagi memudahkan pelajar untuk membuat kerja kursus, kepelbagaian sumber rujukan perlu diimplementasikan pada kerja kursus pelajar tersebut. Terdapat 4 jenis sumber rujukan yang kebanyakan digunakan oleh pelajar. Antaranya ialah internet, pensyarah, buku ilmiah dan juga jurnal-jurnal. Menurut hasil kajian kami, seramai 49 orang responden yang menggunakan internet sebagai sumber rujukan yang paling banyak, manakala mereka yang menggunakan jurnal mencatat bilangan yang paling rendah iaitu seorang responden. Beberapa cadangan yang telah kami kemukakan untuk meningkatkan tahap pelaksanaan kerja khusus dalam kalangan pelajar-pelajar IPG Kampus Gaya. Antaranya cadangan itu ialah pihak institusi pengajian haruslah membantu pelajar untuk mengamalkan teknik pembelajaran dan kemahiran belajar dengan merancang dan melaksanakan aktiviti yang memberi banyak pengalaman kepada pelajar IPG Kampus Gaya. Sebagai contoh, mengadakan bengkel belajar, seminar atau kursus seperti menjemput
pakar dalam bidang tertentu untuk memberikan ceramah maupun motivasi. Seterusnya ialah perancangan pembelajaran yang berkesan dan menarik akan membantu menarik perhatian pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran. Pensyarah IPG Kampus Gaya perlulah mendedahkan tentang kemahiran belajar dengan betul kepada pelajar. Hal ini kerana kemahiran yang pelbagai dapat membantu pelajar untuk membina perwatakan dan kepimpinan diri sebagai seorang guru. Seterusnya, selain itu, pihak pengurusan IPG Kampus Gaya hendaklah menaiktarafkan dan menyediakan kemudahan asas seperti kemudahan teknologi kepada pensyarah maupun pelajar supaya mereka boleh menikmati keselesaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, terutama ketika melakukan perbentangan untuk mencari maklumat. Secara keseluruhannya, melalui kajian yang telah kami lakukan ini, kami mendapati bahawa setiap pelajar mempunyai kemahiran dan gaya pembelajaran yang berbeza sama ada dari segi tempat maupun tempoh pelaksanaan kerja khusus itu dilakukan. Malahan, pelajar perlulah mengetahui pengalaman kemahiran tersendiri kerana sebagai seorang pelajar IPG Kampus Gaya seharusnya menyedari kemahiran belajar yang bersesuaian dengan diri sendiri supaya proses pelaksanaan kerja khusus yang efektif akan tercapai. Bukan itu sahaja, matlamat penubuhan institusi pendidikan guru untuk melengkapkan pelajar dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran demi menghadapi pelbagai cabaran di dunia pada masa akan datang turut akan tercapai dan terlaksana. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.